Di antara amalan yang mesti kita ambil berat untuk kita isikan di dalam bulan Ramadan yang mulia ini ialah tadarus Al-Quran. Apa makna tadarus? Tadarus ialah belajar Al-Quran. Bermula kita baca sehingga kita memahami ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Dan tadarus ini berlaku dua belah pihak. Tadarus ilmu syarakah, di mana dia berlaku dengan dua orang sekurang-kurangnya, sehinggalah ramai lagi baik. Tadarus ini merupakan sunnah Nabi SAW, di mana diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu kulla lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khair min ar-rihil mursalah. Rawahu Ahmad wal Bukhari. Maksudnya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling pemurah. Dia adalah paling pemurah ketika bulan Ramadan, ketika mana malaikat Jibril menemuinya, dan adalah malaikat Jibril menemuinya tiap-tiap malam daripada bulan Ramadan. Maka ia bertadarus Al-Quran, dan maka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling pemurah terhadap kebaikan, lebih daripada angin yang bertiup. Dalam hadis ini menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertadarus Al-Quran dengan malaikat Jibril tiap-tiap malam pada bulan Ramadan. Nabi SAW sebagai contoh tauladan yang paling baik, mengambil peluang daripada bulan Ramadan yang banyak keberkatan, banyak ganjaran, pahala daripada Allah Ta'ala. Dan tadarus ini dilakukan di masjid. Di masjid adalah tempat yang paling afdal, lebih baik daripada di rumah. Lebih baik daripada di rumah berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslim. Hadis ini hadis panjang. Maknanya dia adalah berhimpun satu kaum dalam rumah daripada rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, dan bertadarus mempelajarinya di antara mereka, melainkan turun ke atas mereka sakinah, ketenangan, dan menyelubungi mereka akan rahmat, dan meliputi mereka oleh para malaikat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut mereka di kalangan orang-orang yang berada di sisinya. Dalam hadis ini menunjukkan kemuliaan orang-orang yang baca Quran, bertadarus Al-Quran dalam rumah Allah di masjid, sehingga para malaikat menyelubungi mereka. Sehingga malaikat menyelubungi mereka, ahata, mengelilingi, menyelubungi, sehingga iblis tidak mampu untuk kosek dia, kacau dia. Dan sakinah turun ke atas mereka, ketenangan. Dan sehingga Allah Ta'ala berbangga menyebut orang-orang yang bertadarus Al-Quran di masjid ini di kalangan
malaikat-malaikat ataupun makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara ini sangat besar di sisi Allah Taala, mesti kita ambil peluang. Kemungkinan tahun yang lalu kita cuat, tahun ini kita semangat ambil peluang, kita baca banyak-banyak, kita membaca Al-Quran dan bertadarus bersama di kalangan mereka, bersama di kalangan kita. Di mana faedah tadarus ini, kalau ramai lagi baik, kerana dia boleh mengeratkan hubungan di kalangan kita. Di kalangan kita ramai-ramai mari berkumpul di masjid, masing-masing baca. Kita jumpa, boleh mengeratkan hubungan sesama kita, yang boleh menambahkan ilmu pengetahuan kita. Seorang ni baca, seorang ni dengar. Yang dia baca, orang lain pula dengar. Menambahkan ilmu Al-Quran, dan menambahkan ilmu kandungan yang ada dalam Al-Quran. Yang seterusnya, mengajar kita tawaduk. Di mana apabila kita hadir majlis tadarus ini, kita merendahkan diri kita. Tok Imam turun mengajar orang ramai. Tok Imam betul orang ramai, dan orang ramai boleh betul Tok Imam. Tok Imam turun merendahkan diri bersama-sama dengan orang ramai. Mungkin sebelum pada ni orang ramai rasa tak sedap Tok Imam baca. Inilah peluangnya sebagai muhasabah kepada Tok Imam. Pernah berlaku kepada Nabi SAW, di mana Nabi SAW menyuruh Ubay bin Ka'ab membaca Al-Quran. Lalu Ubay terkejut, mengapa Rasulullah SAW suruh saya baca, sedangkan Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah. Nabi SAW menjawab, Allah Ta'ala perintah kepada aku supaya aku baca kepadamu, supaya engkau baca kepada aku, dan aku mendengar bacaan engkau. Ini menunjukkan bahawa contoh tauladan yang paling baik kepada kita semua. Dan baca Al-Quran ini mesti ada adab dia. Jangan kita sama dengan baca macam surat khabar, buku gila-gila. Mesti ada adab dia. Kerana Al-Quran kalamullah, yang suci, yang mulia. Kaedah bacaan yang paling baik ialah sebagaimana yang disebut oleh para ulama, ada 3. Tartil, tadwir, hadar. Yang paling mulia sekali, yang paling banyak pahala, tartil, bacaan tartil. Apa dia bacaan tartil? Bacaan tartil ialah kita baca Al-Quran dengan tenang. Tak gopoh, tak gaduh. Tenang, perlahan, bersama tadabbur makna. Dan berserta memelihara hukum hakam tajwid. Itu bacaan tartil. Baca dengan tenang, tidak laju. Berserta jaga hukum hakam tajwid. Ini adalah bacaan yang paling afdal sekali. Kerana bacaan inilah yang diperintah oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, dalam surah Al-Muzammil. Allah Ta'ala perintah kepada Nabi SAW supaya baca Al-Quran secara tartil, supaya baca secara perlahan, tenang, hal keadaan tadabbur makna, faham makna. Kalau kita tak faham, kita kena tengok terjemahan supaya kita faham. Ini bacaan yang paling banyak pahala di sisi Allah Ta'ala. Yang kedua, at-tadwir. Bacaan tadwir ini ialah kita baca Al-Quran dalam keadaan pertengahan. Pertengahan di antara tenang dan laju. Sekali-kali laju, sekali-kali tenang. Ini panggil tadwir. Berserta jaga hukum hakam tajwid. Ini nombor 2 dari segi pahala. Yang ketiga, al-hadar. Bacaan hadar ini ialah kita baca Al-Quran dengan cepat. Baca dengan cepat, tapi jaga hukum hakam tajwid. Kok mana pun hukum hakam tajwid kena jaga. Jadi mestilah kita pilih yang pertama, tartil, bacaan yang paling afdal, yang banyak pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di bulan Ramadan ini kita hendaklah rebut peluang membaca sebanyak-banyak yang mungkin.
orang-orang soleh, para ulama, bulan inilah dia mengkhatam Al-Quran sebanyak yang mungkin. Kalau kita tahun yang lalu kita tak boleh khatam, tahun ni kita berazam sungguh-sungguh khatam Al-Quran. Kalau tak khatam di rumah pun, khatam di masjid bersama dengan orang-orang tadarus Al-Quran. Orang tadarus ni seorang baca, seorang dengar. Walaupun dia dengar, dia tak baca, pahala sama seperti dengan orang baca. Walaupun tak khatam di rumah, khatam di masjid. Kalau boleh, dua-dua. Khatam di rumah, khatam di masjid. Ataupun 15 juzuk, ataupun 10 juzuk, biar ada azam. Di mana kita rebut peluang pahala yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW pernah bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih." Bacalah kamu akan Al-Quran, kerana sesungguhnya dia datang pada hari kiamat kelak hal keadaan menolong tuangnya. Kita baca, dia tolong kita. Quran itu boleh menolong kita pada hari kiamat kelak. Ini adalah sangat besar. Dia sebagai peguam bela. Dalam hadis yang lain, yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'ani wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran tuhajjani an sahibihima. Dia datang pada hari kiamat kelak dengan Al-Quran beserta ahlinya, yakni tuangnya, yang adalah mereka itu beramal dengannya di dunia dahulu, mendahuluinya surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Kedua-dua itu berhujah terhadap tuangnya, di mana surah Baqarah, surah Al-Imran menjadi peguam bela terhadap tuang dia. Dialah tukang berhujah untuk kita. Ini kelebihan surah Baqarah dan surah Ali Imran dan ayat Al-Quran itu sendiri. Dalam hadis yang lain, Nabi menyebut, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran." Orang yang baca Al-Quran hal keadaan mahir dengannya, pada hari kiamat kelak dia bersama dengan para malaikat sebagai utusan Allah, malaikat yang mulia, yang baik. Dan dia baca, dan orang-orang yang baca Quran wa yatata'u fihi, maknanya dia baca pelak. Dia sebut satu huruf tu tak kena, pelak. Tapi dia baca juga, dia tebang juga, dia usaha juga. Nabi menyebut ke atasnya berat dia nak sebut ayat Quran. Dia mendapat dua ganjaran. Ganjaran baca Quran dan ganjaran kerana dia sabar di atas payah sebut Al-Quran. Jadi perkara ini kita jangan leka dan jangan lupa, dan kita hendaklah berusaha di mana apabila kita sentiasa baca, sentiasa meningkat. Apabila sentiasa kita bertadarus, sentiasa meningkat bacaan kita. Jadi marilah kita sama-sama mengambil peluang pada bulan ini dengan membanyak membaca Al-Quran.